Okay, saya akan mulakan pengajaran kita. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Memandangkan 9 orang saja yang masuk, tapi tak apa. Alhamdulillah, saya puas hatilah ramai juga yang masuk untuk first Google Meet kita ni. Okay, jadinya saya akan tunjukkan satu video dan kamu perhatikan betul-betul mengenai topik ataupun tajuk apa yang kita akan belajar pada hari ini, okay? Sebelum tu, saya share dulu video ni. Nampak tak? Nampak tak? Video. Itu betul-betul. Mati lembu. Tolong, jangan tembak aku lah. Tolong. Alamak, kau bikin aku terperanjat dah. Apa tak kena pakai topi besi? Okey. Itu saja saya nak tunjuk dekat kamu. Okey. Boleh tak? Seorang dua. Okey, apa yang faham? Apa yang kamu faham? Terangkan kat saya apa yang kamu faham daripada video piramidi yang saya tunjukkan. Kita nak belajar pasal apa hari ni? Kita nak belajar tentang apa? Ada sesiapa boleh terangkan? Seorang ke, tak kisah lelaki ataupun perempuan. Boleh? Tak ada saya sebut nama kat sini. Siapa ni? Mana dia? Putri Dania ada? Saya tahu kau. Ada? Dania? Dania ada? Cikgu situ. Okey, siapa tu Akil? Cikgu, Warna? cikgu. Okey, Saya kenapa Akil. dengan warna? Warna. Kenapa? Warna neutral. Okey. Betul lah tu. Terima kasih. Dania ke tu? No, No? enggak. Akil. Akil dengan Ya. Aina. Okey. So, betul lah tu. Terima kasih. Okey, betul lah tu. Hari ni kita akan belajar mengenai warna. Okey. Apa yang kamu dapat lihat dalam video tu, apa je? Kenapa saya tunjuk video tu? Kenapa dengan video tu? Warna apa yang ditunjukkan je? Zaman Hitam dan juga putih. Okey, putih. So, kalau kamu tengok pun rasa macam tak apa. Rasa macam tak best, tak menarik sebab ada warna hitam putih je. Kita tak boleh tahu warna sebenarnya ada banyak warna dalam video tu. Tapi sebabkan zaman dulu penggunaan ataupun kaedah teknologi diorang tak maju lagi. So hanya menggunakan warna video hitam putih sahaja. Dipanggil filem, okey? So jadinya hari ini kita akan belajar mengenai warna. Okey, masing-masing refer dekat buku teks. Ada buku teks kat sebelah? Okey. ada. Sekejap saya share saya punya slide. Buka lah kamera. Sayang-sayangku. Hui. Tengok Hana buka kamera.
Ana seorang je yang buka kamera. Ni bawah ni siapa tunjuk Seorang. kipas? Tunjuk Shilin. Oh, dia go. Okay. Belajar mengenai warna. Sebab tu saya tunjukkan video pendekar bujang lapuk tu kat awak supaya awak boleh awak boleh dapat teka. Okey, kenapa saya tunjukkan warna hitam putih saja? Sedangkan dalam dunia ni kita ada banyak warna. So, sama dengan kita punya tajuk untuk pengajaran kita pada hari ni, iaitu tajuk warna. Okey. Okey, dalam ni saya tak nak cakap seorang lah. Saya nak seorang baca macam biasa. Siapa yang volunteer nak baca? Definisi warna tu apa? Tak siapa nak baca? Siapa nak baca? Tak ada. Okey, tak apalah. Okey. Apa yang saya dapat jelaskan kat sini, warna tu merupakan tindak balas ke atas sesuatu permukaan. Tanpa cahaya, warna juga tak wujud dan dapat kesan melalui deria penglihatan. Okey, macam saya selalu gunakan slide dalam kelas tu kan. Awak perasan tak projektor yang saya gunakan yang ada cahaya tu? Nampak tak? Pernah kan? Masa dalam kelas saya guna projektor tu. Okey, macam tu lah. Terhasilnya warna tu daripada tindak balas cahaya ke atas satu permukaan. Dan permukaan tersebut adalah papan putih tu lah yang saya pancarkan tu kan. Okay, so dekat sini warna juga ada beberapa jenis, iaitu apa? Apa? Berapa jenis? Siapa nak jawab? 3. Apa 3 tu? Apa yang 3? Warna primer. Lagi? Primer. Sekunder lagi. Warna primer. Tertier. Okey, primer, sekunder dan juga tertier. Okey, warna asas, warna kedua dan juga warna yang ketiga. Okey, macam mana warna asas ni? Siapa tahu warna asas tu warna apa? Warna apa warna asas? Ada 3 warna asas. Okey, warna asas. Ya. Merah, biru dan juga kuning. Kuning sayang. Okey, ada 3 warna, merah, biru dan juga kuning. Itu adalah warna primer. Okey, tak apa. Lepas ni kita boleh tengok. Okey, contoh yang macam bunga raya bawah tu, kamu boleh tengoklah. Okey, bezanya hitam putih dan juga adanya warna. So, warna merah tu nampak lagi menarik berbanding dengan warna hitam dan juga putih. Okey, seterusnya bagi okey, saya akan terangkan kat sini lah. Warna primer tu kan 3 warna kita tahu tadi tu kan. Warna primer, warna sekunder dan juga warna tertier. Okey, warna primer ni macam tadi saya cakap, campuran warna yang tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna. So, ketiga-tiga warna ni memang warna asas dan tidak boleh dicampurkan dengan menggunakan warna yang lain. Okey. So, untuk warna sekunder pula, warna sekunder adalah pada 2 warna campuran asas, iaitu warna jingga, ungu dan hijau. Contoh, merah campur biru jadi apa? Kuning. Merah biru kuning. Merah biru kuning. Merah biru ungu. Kuning biru? Kuning biru apa? Hijau. Betul. Kuning biru hijau. So, apa lagi boleh gabung? Biru kuning? Kuning biru. Apa? Kuning. Kuning biru apa? Hijau. Betul tu. Okey. Okey, betul. Itu adalah hasilnya daripada warna asas yang dicampurkan menjadi warna sekunder, iaitu warna jingga, ungu dan juga hijau. So, jadinya untuk warna tertier pula, awak main campur-campur warna dekat warna sekunder tu. Okey, contohnya nanti awak akan dapat tengok pada warna tertier ni. Warna tertier ni nanti awak akan dapat warna kehijauan, kuning kejinggaan, merah keungguan, merah kejinggaan, biru kehijauan dan juga biru keungguan. Tengok roda warna.
Sekolah rendah ada belajar mengenai warna, roda warna? Ada? Ada kan? Apa ni? Okey, tak apa. Terus saya teruskan kepada ini roda warna. Nampak kan? Okey. So di sini dia akan jadi warna yang lebih kepada yang tengah segitiga ni. Nampak tak saya main anak panah dekat sini? Okey. Segitiga ni warna asas. Yang macam ni. Okey. Sampai macam itulah. Warna sekunder. Dan bulatan ini adalah warna apa? Warna tertia, iaitu warna ketiga lah. Hasilnya campuran daripada ni. Okey. Ya. Akil je yang banyak menjawab. Akil gitu. Okey, so seterusnya. Okey, bagus Akil ni. Okey, so okey, saya tunjukkan secara sepintas selalulah roda warna ni macam mana, sebabnya penggunaan unsur warna ni melibatkan pengkarya. So kalau pengkarya nak menghasilkan warna tu akan refer pada roda warna. Okey, seterusnya dalam warna ni juga adanya nilai warna, gubahan warna, suhu warna, warna bertindak dan juga warna perspektif warna. Okey, contoh kalau kita tengok pada nilai warna ada ton warna. Jadi 3 pula. Ton warna, kroma warna dan juga warna neutral. Okey, siapa yang cakap warna neutral tadi tu? Okey, betul lah tu. Kalau macam dalam video saya tunjukkan tadi tu, dia lebih kepada warna neutral, hitam dan putih. So, kalau ton warna ni awak main dengan warna terang gelap. Contoh biru, okey biru cerah sikit, lepas tu dia gelap sikit. Okey. Kalau kroma warna ni lebih kepada nilai ukuran warna hasil campuran warna penggenap. Seterusnya untuk gubahan warna pula, warna sewarna ataupun monokrom, warna harmoni dan juga warna penggenap. Ini warna penggenap ni lah. Okey, warna monokrom macam ni, merah cerah sikit, cerah lagi cerah. Sudah jadi warna pink macam tu. Baju raya tema warna apa tahun ni? Ada ikut tema? Guna warna apa? Warna sewarna ke? Warna harmoni ke? Yang lain tak nak bercakap ke? Tidur? Siang seseorang. Agak pula Okey, tak apa, saya teruskan. Okey, dah selesai gubahan warna. Pergi kepada suhu warna. Okey. Tahu tak warna panas, warna sejuk, warna macam mana? Okey, warna panas warna macam mana? Tahu. Merah, oren. Warna-warna yang ganas, warna-warna yang garang. Okey. Contoh kalau awak pakai baju warna merah itu dia melambangkan emosi awak. Mesti awak tengah marah. Contoh saya masuk kelas, saya pakai baju warna merah. Cikgu ni mesti hari ni dia rasa marah ke sebab tak siap kerja ke, macam tu. So dia melambangkan kepada emosi. Okey, kalau untuk warna sejuk, okey, saya akan pakai baju warna hijau-hijau slow, warna-warna pastel macam tu. So hati saya okey, mood saya baik, saya akan mengajar dengan tenang dekat kelas awak. Itu lebih kepada emosi, daripada sudut pandang emosi lah seseorang manusia tu. Okey, seterusnya warna bertindak. Warna bertindak ni menimbulkan kesan pantulan warna yang berbeza apabila bertemu dengan warna latar yang berlainan. Okey, boleh tengok contoh kat sini, positif dan juga negatif. Mana yang dapat kita lihat, dia positif. Okey, warna merah di bahagian tengah ni. So, luar ni warna cerah. Dan dalam negatif ni, warna yang gelap ni di luar. Kalau positif ni, warna gelap ni di dalam. Okey, itu untuk gubahan warna dalam seni lah. Okey, bagi perspektif warna. So, warna ni juga merangkumi kepada nilai sudut perspektif tu sendiri, iaitu mengikut kepada perubahan suasana dan juga jarak dalam sesuatu hasil karya seni visual. Contoh kamu boleh lihat pada dalam slide ataupun dalam buku teks kamu, Mokhtar Ishak ni lah, penggunaan warna untuk menghasilkan ataupun sesebuah karya. Faham tak? Ada apa-apa yang tak faham? Laju sangat ke? Saya tanya semua senyap. Faham kan? Faham. Tak faham? Tak faham? Okey, tak apa. Tak faham nanti saya tanya lagi, okey? Faham. Okay, seterusnya untuk
jenis warna. Okey, dalam nilai gubahan suhu dan perspektif warna serta warna bertindak dapat dilihat dalam alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Macam biasalah, macam kita belajar sebelum ni kan, ada 3 benda: alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey. So dalam jenis warna ni adanya pada warna harmoni. Contoh harmoni apa kita lihat pada pemandangan. Okey, gambar dalam ni. Contoh pemandangan, okay, warna pengendap ni warna lebih jelas, warna terang. Belakang dia warna smooth sikit, warna yang cerah macam tu. Okay. So kamu boleh tengok sendiri dalam buku teks, okey, jenis warna ni lah. Kalau objek buatan manusia kita boleh lihat pada kereta. Okey. Kereta kan banyak jenis warna. So kalau untuk karya seni visual lebih kepada macam penggunaan beberapa warna, contohnya warna panas, warna sejuk dan juga warna bertindak. Kamu boleh lihat pada karya-karya Sharifah Fatimah, Mastura dan juga Ismail Abdul Latif ni. Okay. So ada 3 benda yang saya cakapkan tu. Okay. Fungsi warna. Saya nak seorang baca. Tak nak cakap seseorang. Sebagai representasi daripada alam semula. Lagi? Asyik akil je. Sebagai ekspresi sendiri untuk meluahkan emosi. Lepas tu sebagai simbolisme yang memberikan makna tertentu. Lepas tu sebagai kesan psikologi kepada perasaan manusia. So fungsi warna ni ada 4, iaitu sebagai representasi daripada alam semula jadi. Contohnya cili merah ke, lada menggala ke, tak kisahlah, daripada alam semula jadi tu sendiri dia akan menghasilkan warna. So seterusnya sebagai ekspresikan diri untuk meluahkan emosi. Kalau apa-apa, okay, saya sedih lah hari ni, saya nak lukis lah, mesti karya saya tu lebih kepada sedih. Lepas tu sedih tu penggunaan warna yang macam mana? Mesti warna yang suram, warna yang muram, warna yang malap, macam itulah, ikut perasaan saya sendirilah. Okay, so macam seterusnya untuk yang sebagai simbolisme yang memberikan makna tertentu. Contohnya simbolisme songkok. Songkok ni orang apa pakai? Siapa je yang pakai songkok ni? Lelaki dan juga orang Melayu Islam, beragama Islam. Okey, macam orang pakai baju kurung, cionsam, sari, itu akan melambangkan simbolisme dan memberikan makna tertentu. Okey, seterusnya sebagai kesan psikologi kepada perasaan manusia. Macam itulah. Kalau awak makan cili ni awak rasa apa? Pedas, betul. Macam itulah. Pedas. Kalau garam tu warna dia jernih warnanya. Kalau awak makan garam tu, lepas tu awak rasa apa? Masin. Macam itulah perasaan. Dia akan berikan kesan psikologi kepada perasaan manusia. Okay. So apa yang dapat saya jelaskan kat sini, awak kena tahu. Okay. Jenis warna. Okay, warna tu ada berapa tadi? Saya terang. Warna ada berapa? Berapa jenis? 3. Warna primer, warna sekunder dan juga warna tertier. Okey, fungsi warna ni macam slide tadi ni lah. Ada psikologi, simbolisme, komunikasi, ekspresi diri dan juga representasi dari alam semula jadi. So, warna ni bermaksud tindak balas cahaya ke atas sesuatu permukaan objek. Jadinya, contoh, warna cahaya matahari mesti terpancar dekat kita kan. Okey, kita akan dapat warna matahari ni warna dia warna dia oranye sikit, kuning-kuning sikit, macam waktu senja ke, waktu malam ke. Okey? Faham? Faham? Ada yang tak faham? Faham. Okey, saja. Saya akan saya akan tunjuk satu video. Sekejap. Untuk kamu hasilkan karya. Dia bukan karya, dia macam awak buat eksperimentasi daripada alam, eksperimentasi unsur warna daripada alam semula jadi.
Okay. Tengok betul-betul video ni. Awak kena buat dekat rumah. Awak kena cari bahan. Boleh buat tak agak-agak? Saya tak suruh guna warna. Saya tak suruh guna warna pun. Allah. Tapi guna bahan daripada alam semula jadi. Boleh kan? Ada Boleh. satu lagi. Saya nak kemuskan modul untuk tajuk warna. Boleh? Nanti saya bagi Boleh. arahan dalam WhatsApp. Okey, start. Boleh. Kejap lagi saya gelas lagi. Gelas 1 B. 2 kali gelas. Nampak? Ada tak keluar? Ada. Betul nanti video ni saya bagi dekat dalam grup. Ni adalah roda warna. So, mana yang ada warna, poster color ni boleh guna. Boleh buat dalam modul yang saya bagi tu. Semua dapat kan? Okey, tu saja. Okey. Untuk tugasan, saya terangkan. Faham tak apa yang video saya tunjuk tu? Faham? Okey, contoh. Awak boleh refer juga dalam buku teks dekat muka surat 80. Okey, macam saya gunakan 4 bahan daripada alam semula jadi. Dan 3 bahan tu saya blendkan. Gunakan pengisar. So, saya ambil apa? Saya ambil tomato cherry. Saya ambil daun pandan. Lepas tu saya ambil apa lagi? Apa lagi satu tu? Sekejap. Saya ambil lobak merah dan juga air asam jawa. Boleh nampak kat sini? Alah, tak nampak lah.
Tak apa, nanti saya hantar gambar. Saya hantar gambar dekat awak. Hasil warna tu daripada alam semula jadi. Saya tak kisah awak nak guna apa. Kuning telur pun awak boleh ambil. Sebiji je lah kuning telur tu. Awak akan hasilkan pada atas kertas tu. Dan kat sini ada kertas warna ke? Tak ada kan? Susah nak dapat kan? Susah nak. Tak ada kan? Ada yang tak ada, ada yang ada. Okey, tak apa. So, daripada situ dah hasilnya eksperimentasi dekat atas kertas yang macam saya buat tadi. Minggu depan saya nak awak guna juga bahan yang sama untuk awak hasilkan kipas tangan daripada warna unsur alam semula jadi itu sendiri. Faham? Faham tak? Faham? Kalau tak faham tanya. Jangan faham je. Saya tak marah siapa tanya kat saya. Faham kan? So sekarang ni awak cuma siapkan modul tajuk warna tu dan juga awak hasilkan eksperimentasi penggunaan 4 bahan. Awak pilihlah bahan apa, asalkan dia alam semula jadi. Awak nak ambil tanah ke, daun inai ke, kuning telur ke, tak kisah, asalkan dia ada warna, akan menghasilkan warna daripada unsur alam semula jadi yang awak pilih tu. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, tak apa. Siapa yang, mesti kamu ada grup lain kan? Siapa yang tak faham, kawan-kawan awak yang tanya tu, tak ada? Kau ada ke kan? Kalau ada kawan yang tanya, awak bagi tahu dia kan? Sebabnya ada yang tak ramai yang masuk, hanya 14 orang. Kelas kita kan 24 orang. 24, 25 macam tu. 25 orang kan ramai. Ada yang ada masalah internet apa semua, saya okey je. Tak apa, tak kisah pun lah. Asalkan, okey, lepas tu, nanti masa awak buat bahan tu, awak record macam video saya record tadi tu, boleh? Boleh? Boleh kan? Okey, dah record. Awak ikut je contoh video yang saya record tu. Lepas tu, nanti dekat bahagian belakang sekali, awak tulis apa yang pengalaman awak dapat. Macam saya selalu panggil kawan-kawan awak kat depan, cakap dekat depan tu. Tapi awak cuma edit video, tulis ayat sahaja. Tak, ayat sahaja. Awak hasilkan, awak akan terangkan awak punya pengalaman, perasaan awak. Okey, seronok ke tak buat benda tu? Awak dapat benda baru. Okey, baru tahu warna kuning telur ni ada warna dia boleh menghasilkan pada atas kertas. Boleh? Boleh? Hujung video tu lah sekali. Kan dah siap proses awak hasilkan eksperimentasi warna unsur alam semula jadi pada atas kertas. Alah, tak nampak lah. Pada atas kertas tu, awak last sekali, awak tulis lah. Awak buat ayat macam 3-4 ayat macam tu, macam satu perenggan. Awak tulis apa pengalaman awak. Apa pengalaman awak, macam mana. Macam saya cakap tadi tu lah. Macam biasa yang kawan-kawan awak cakap kat depan tu. Daripada hasil warna tu, kenapa jadi macam tu. Okey, itu adalah hasil proses apresiasi awak lah. Akan dimasukkan dalam video. Nanti video tu awak boleh bagi dekat saya. Boleh? Okey. Boleh faham ke semua? Boleh. Ngantuk ke tu? Saya tahu awak semua ngantuk. Sabar ya. Kita nak ambil kelas dah pun. Tak apa, tak apa. So, nanti saya akan bagi arahan tugasan dan juga video. Dan juga senarai kehadiran yang awak perlu tulislah macam biasa. Sebelum PDPR, sebelum ni. Okey? Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Sama. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Bye-bye.
I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me you're my everything. 그대의 날과 밤을 지켜주고 싶어. 난 내게 smooth like butter. Pour you in like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha, making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror.